Kita boleh lihat dari sahabat kita ya, Zuhara katanya. Okey, Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini. Yang pertama katanya, adakah sungai yang mengalir di dalam syurga yang berwarna putih bersih rasanya lebih manis dari madu dan baunya lebih wangi dari kasturi itu bernama Al-Kautsar? Dan soalan yang kedua, adakah sungai Al-Kautsar ini hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja? Terima kasih Zuhara untuk soalan ini. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada saudara Zuhara atas soalan. Adakah sungai yang kita bincang dalam ayat 46 ini membawa maksud sungai Al-Kautsar? Dia Al-Kautsar itu bukan sungai, itu adalah telaga. Dia adalah telaga. Dia panggil sebagai Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, air dalam telaga ini lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada, lebih putih daripada susu, lebih madu daripada, lebih madu silap lagi. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Dan sesiapa yang minum daripada air telaga Kautsar, dia tidak akan dahaga sampai bila-bila. Kalau di syurga, air Zam-Zam tak ada, Ustaz? Air Zam-Zam sudah diberikan di atas dunia. Ya. So benda yang tak ada di dunia ada di akhirat. Wow. Jangan minta benda-benda yang pelik-pelik. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga riwayat sebut sebab dia usul ataupun asal usul air mata Zam-Zam ini juga ada kaitannya dengan air dalam syurga. Barangkali kita di dunia panggil air Zam-Zam, barangkali di akhirat itulah air sungai yang jernih tadi. Faham? Air sungai yang jernih. Jadi itu yang pertama. Soalan kedua daripada Zuhara tadi ialah, adakah hanya untuk orang Islam saja telaga Kautsar? Umat Nabi Muhammad sahaja. Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang akan minum daripada air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak perincikan lagi, telaga ini 500 tahun perjalanan panjangnya. Panjang lah. Wow, kan panjang. Tuhan nak kata dia nak bagi. Pemberian Tuhan itu melimpah-limpah. Kemudian bejana-bejana yang ada, bejana ini adalah macam mangkuk sup lah, bowl ni kan. Bejana-bejana yang ada di keliling telaga Kautsar ini adalah lebih banyak daripada bintang yang bertaburan di langit. Tapi tak ramai orang boleh masuk dekat telaga tu. Walaupun kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya yang terpilih sajalah masuk. Yang ada tercatat pada dirinya dia adalah pengikut Muhammad selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai baginda, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindak tanduk dia. Maka dialah orang yang akan dibawa ke telaga Kautsar. Walaupun ada yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada watak umat Nabi Muhammad pun. Dari sudut percakapan, pergaulan, tindak tanduk, langkah-langkah yang dia ambil, mana ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tak ada. Jadi orang ini tidak dibawa. Senang cerita bahawa yang dibawa ke telaga Kautsar ini hanyalah orang yang beriman, lebih spesifik beriman dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, itu dia. Yang dimaksudkan pada pagi ini bukanlah yang dikatakan iaitu telaga Kautsar, dan yang kedua tadi adalah hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu benda, Azrin, saya fikir kena betulkan juga dari sudut persepsi masyarakat kita ni. Ya. Iaitu syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Apa yang terbayang sebenarnya? Kalaulah diminta diimajinasikan bahawa syurga mengalir di bawahnya sungai. Ada yang mengimajinasikan bahawa syurga itu tempat duduknya adalah macam rumah-rumah istana yang bertiang-tiang tinggi. Lantai jernih. Lepas tu sungai mengalir di bawah itu. Sebenarnya itu adalah imajinasi atau gambaran yang salah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tempat tinggal ahli syurga ialah dalam istana-istana yang indah, tajri min tahtihal anhar, maka syurga itu mengalir di bawah istana-istana mereka. Maksudnya mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi, di lereng-lereng di bawah, di cerun itu di bawah itu ada sungai-sungai mengalir. Maksudnya sekarang ni kalau kita lihat, orang nak duduk di mana penthouse pun boleh juga, ataupun rumah-rumah yang very eksklusif, ataupun dia nak very private life, dia buat rumah di lereng-lereng bukit, di bawah tu dia boleh tengok sungai. View dia itu sungai.
dan dilihat di sungai itu ada bidadari-bidadari, ada kanak-kanak yang main. So dia duduk lepak dengan bidadari dalam syurga, dia menikmati keindahan sungai-sungai yang mengalir. Bukan sungai itu mengalir di bawah istana tempat tinggal. Itu banjir nama dia. Jadi itu maksud min tahtiha. Sama juga bila Allah Subhanahu wa taala beritahu bila Maryam alaihissalam bila bawa Nabi Isa alaihissalam, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Sebelum itu fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu ada suara yang memanggil Maryam dari bawah. Maksudnya Maryam di tempat tinggi, suara itu daripada lembah yang panggil. Bukan di bawah Maryam terus. Jangan ada yang membuat terjemahan bahawa bila kata min tahta, terus di bawah. Tidak mesti di bawah. Boleh jadi orang tu duduk di tempat tinggi, di lereng, di hujung itu juga bawah. Faham? Saya duduk tingkat 5, yang duduk kat parking tu bawah. Betul. Jadi begitu seharusnya dipaham. Syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Silakan. Baik. Jangan buat tafsiran yang salah dan juga mungkin ada kesilapan di situ. Baik, kita